Tuan hamba masih ingat lagi kisah kegemilangan Pelabuhan Melaka? Sudah tentu Patik masih ingat. Apakah Tuan hamba sudah lupa? Hahaha. Benar Tuan hamba. Patik ini kadang-kala terlupa sahaja. Biasalah tu Tuan hamba. Kita kan manusia, memang tidak lepas dari sifat pelupa. Tuan hamba, siapakah tokoh yang bertanggungjawab mengasaskan Melaka? Paramiswara merupakan antara tokoh yang bertanggungjawab mengasaskan Melaka. Berkat kecekapan dan kegigihan baginda, Melaka telah berubah daripada hanya sebuah perkampungan nelayan kecil. Ini menjadi sebuah pusat perdagangan entrepot pada abad ke-15. Kemuncak kegemilangan Melaka sebagai pusat perdagangan entrepot ialah semasa pemerintahan kerajaan Islam di bawah Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mansur Shah. Tuan hamba, apakah antara faktor kemunculan Pelabuhan Melaka sebagai pelabuhan antarabangsa? Antara faktor kemunculan Pelabuhan Melaka sebagai pelabuhan antarabangsa ialah kedudukannya yang strategik. Menurut andaian dalam sejarah Malaysia, Melaka itu terletak di tengah-tengah jalan perdagangan antara India dan China. Selain itu, pelabuhan ini juga terlindung daripada tiupan angin monsun. Kawasan perairannya dalam dan jauh sekali daripada pokok paya bakar. Keadaan ini menjadikan aktiviti perdagangan dapat dijalankan dengan selamat. Apakah ada tokoh pemimpin lain yang bersama menyemarakkan lagi kemunculan Melaka sebagai pelabuhan antarabangsa? Ya, memang ada. Kehadiran beberapa pemimpin yang berwibawa telah menyemarakkan lagi kemunculan Melaka sebagai pelabuhan antarabangsa. Antara tokoh tersebut seperti Paramiswara, Sultan Muzaffar Shah, Sultan Mansur Shah dan Bendahara Tun Perak telah membawa nama Pelabuhan Melaka dikenali seantero dunia. Adakah penyebaran Islam juga membantu merancangkan aktiviti perdagangan Melaka? Sudah tentu Tuan hamba. Peranannya sebagai pusat penyebaran Islam banyak membantu merancangkan aktiviti perdagangan Melaka. Empayar Melaka merupakan sebuah empayar Islam. Kisah pengislaman Paramiswara telah menarik minat para pedagang Islam memindahkan kegiatan perdagangan mereka daripada Sumatera Utara ke Melaka. Kedatangan mereka yang begitu ramai telah menjadikan Melaka sebagai pusat perdagangan yang penting. Apakah kesan hubungan diplomatik yang Melaka jalinkan dengan China? Hubungan diplomatik yang Melaka jalinkan dengan China ternyata tidak sia-sia. Antara kesannya, Melaka telah mendapat pengiktirafan dan perlindungan China daripada ancaman musuh. Khasnya Siam yang sentiasa mencari peluang untuk menakluki Melaka. Suasana aman damai menarik minat pedagang-pedagang luar untuk singgah berdagang. Apakah faktor sumbangan lain dari tokoh-tokoh yang bersama Paramiswara? Faktor seterusnya disumbangkan oleh Syah Bandar, golongan Kiwi, Nakhoda dan orang laut. Syah Bandar menjadi orang tengah antara saudagar asing dengan pemerintah Melaka berkaitan hukum dan sistem percukaian. Nakhoda dan Kiwi bertanggungjawab dalam urusan jual beli, perkapalan dan pelayaran. Sistem urusan yang cekap ini menarik minat pedagang luar untuk berdagang di Melaka. Orang laut pula mahir tentang selok-belok ilmu kelautan sepanjang perairan Selat Melaka. Orang laut telah dilantik sebagai tentera dan bertanggungjawab pengawal laluan Selat Melaka daripada ancaman laut. Apakah kemudahan yang disediakan di pelabuhan untuk kegunaan para pedagang? Melaka sebenarnya juga menyediakan pelbagai kemudahan di pelabuhan untuk kegunaan para pedagang. Kemudahan seperti tempat penginapan, tempat berurus niaga, gudang, sistem timbang dan tukat serta kemudahan membaiki kapal telah menggalakkan kemasukan pendatang asing. Gudang bawah tanah misalnya dibina bagi membolehkan para pedagang menyimpan barang dagangan mereka dengan jaminan perlindungan daripada api, kerosakan dan kecurian.
Gudang juga dikelilingi pagar kayu serta pintu berkunci yang dikawal oleh penjaga gudang. Adakah dasar perluasan kuasa yang diamalkan Kerajaan Melaka juga membantu kemunculannya sebagai pelabuhan entrepot? Sudah tentu dasar perluasan kuasa yang diamalkan Kerajaan Melaka juga membantu kemunculannya sebagai pelabuhan entrepot. Kerajaan Melaka berjaya menguasai sejumlah kawasan yang luas sekaligus menguasai sumber ekonomi dan hasil pengeluaran tempatan. Segala hasil tempatan ini dibawa ke pelabuhan untuk diniagakan. Misalnya kejayaan Melaka menguasai pinggir laut Sumatera menyebabkan Melaka memperoleh emas dari Siak dan lada hitam dari Kampar dan Rokan. Bagaimana dengan kemajuan ekonomi Melaka? Kembangan ekonomi di Melaka sebenarnya bergantung kepada peranan-peranan yang dimainkan oleh Pelabuhan Melaka sebagai entrepot. Pelabuhan Melaka terletak di kawasan dagangan yang penting, iaitu rempah ratus yang sangat diperlukan oleh saudagar dari timur, saudagar dari timur dan barat. Ini telah menggalakkan kedatangan mereka untuk mengunjungi Pelabuhan Melaka. Apakah yang telah membolehkan para pedagang mendapat jaminan keselamatan? Sudah tentu pelaksanaan Undang-Undang Laut Melaka lah yang sebenarnya telah membolehkan para pedagang mendapat jaminan keselamatan, tidak kira untuk barang dagangan, kapal maupun diri mereka sendiri daripada unsur jenayah dan juga gangguan lalu. Sungguh hebat negeri Melaka. Terima kasihlah Tuan Hamba kerana sudi berkongsi dengan Patih. Sama-sama, mudah-mudahan anak cucu kita nanti tidak lupa dengan sejarah Melaka yang gemilang ini.